Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak tahun 6. Alhamdulillah hari ini bersama lagi dengan cikgu dalam satu lagi sesi PTPR Science bersama dengan Cikgu Intan. Baiklah anak-anak, hari ini Cikgu Intan nak terangkan tentang kaedah pengawetan makanan. Kalau dalam sesi pembelajaran kita yang lalu, cikgu telah pun menerangkan tentang sejarah pengawetan makanan. Kamu telah pun mengetahui bilakah pengawetan makanan ini bermula. Kamu juga telah pun mengenal ciri-ciri makanan yang telah rosak. Dan yang paling penting sekali, kamu telah pun tahu apakah punca yang menyebabkan makanan menjadi rosak. Baiklah, untuk hari ini, cikgu akan terangkan pula tentang kaedah pengawetan makanan. Jom kita teruskan. Anak-anak, apa itu pengawetan makanan? Pengawetan makanan sebenarnya ialah kaedah pemprosesan makanan yang boleh melambatkan proses hidup mikroorganisma. Jadi kalau kamu masih ingat lagi, cikgu telah pun terangkan bahawa makanan menjadi rosak kerana tindakan mikroorganisma iaitu bakteria seperti E. coli dan juga Salmonella. Okey, jadi dalam pengawetan makanan ini, kita akan melakukan kaedah pemprosesan makanan yang boleh melambatkan proses hidup mikroorganisma. Baiklah, mengapa kita mesti mengawet makanan? Apakah tujuan pengawetan makanan ini? Tujuan pengawetan makanan adalah tidak lain daripada untuk memastikan makanan tahan lebih lama dan mengelakkan pembaziran. Baiklah anak-anak, sebelum cikgu terangkan lebih lanjut tentang kaedah pengawetan makanan ini, cikgu ingin imbas semula tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kalau kamu masih ingat lagi, dalam unit 3 kita telah pun mempelajari tentang mikroorganisma dan kita juga telah mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Betul tak? Baiklah, jadi untuk hari ini cikgu nak mengimbas kembali tentang 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kalau kamu masih ingat lagi, yang cikgu sebut sebagai sukan. Okey, sukan itu apa? S untuk suhu, U untuk udara, K untuk keasidan, A untuk air dan N untuk nutrien. Jadi anak-anak, sebenarnya tajuk pengawetan ini berkait rapat dengan mikroorganisma. Kaedah pengawetan yang dilakukan dalam tajuk ini adalah menunjukkan bagaimana kita hendak melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Kita akan melambatkan pertumbuhan mikroorganisma dengan cara mengawal faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, jadi kamu kena ingat 5 faktor ini dan kaitkan dengan kaedah pengawetan makanan yang akan kita pelajari. Baiklah, jom kita teruskan. Okey, ini adalah kaedah pengawetan makanan. Banyak kan? Ya, sebenarnya ada 10 kaedah pengawetan makanan yang perlu kamu ketahui. Yang pertama ialah penjerukan. Okey, yang kedua ialah pendidihan. Yang ketiga, pemasinan. Yang keempat ialah pengetinan dan pembotolan. Yang kelima, penyalaian. Yang keenam, penyejuk bekuan dan pendinginan. Yang ketujuh ialah pempasturan. Yang kelapan, pelilinan. Yang kesembilan ialah pengeringan. Dan yang kesepuluh ialah pembungkusan vakum. Okey, jadi ada 10 kaedah untuk mengawet makanan yang akan kita pelajari pada hari ini. Stay tune anak-anak. Kaedah pertama yang akan cikgu terangkan ialah pendidihan. Okey, apa itu pendidihan? Pendidihan ialah proses untuk memanaskan makanan pada suhu yang
tinggi. Kamu pun tentu biasa melakukan proses pendidihan ini di rumah, betul tak? Okey, dan setiap kali ibu memasak makanan, dia akan pastikan makanan yang dimasak sehingga mendidih. Jadi mengapa kita kena masak makanan kita sehingga mendidih? Kerana pada proses pendidihan ini, pada suhu yang tinggi, mikroorganisma akan mati. Seingat lagi, cikgu pernah terangkan dulu bahawa mikroorganisma memerlukan suhu yang sesuai untuk pertumbuhannya. Jadi, pada suhu yang sangat tinggi, mikroorganisma tidak boleh hidup. Oleh itu anak-anak, apakah faktor yang dikawal dalam proses pendidihan ini? Faktor yang dikawal dalam proses pendidihan ini tidak lain, tidak bukan, ialah suhu. Jadi ingat, bila panaskan makanan, kena panaskan sehingga suhu yang tinggi, sehingga makanan mendidih. Macam mana nak tahu makanan mendidih? Makanan kita akan menggelegak. Itu menunjukkan yang makanan telah mendidih. Apa contoh makanan yang menjalani proses pendidihan ini? Adalah seperti kari dan juga rendang. Seterusnya, kaedah yang kedua yang akan cikgu terangkan ialah penjerukan. Siapa yang suka makan jeruk? Mesti ramai yang suka makan jeruk kan? Jeruk kan rasanya sedap, masam-masam manis macam tu. Baiklah, apa itu proses penjerukan sebenarnya? Proses penjerukan ialah proses merendam makanan di dalam larutan gula dan garam. Kaedah ini biasanya digunakan untuk mengawet buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain daripada itu, biasanya kalau kita menjeruk makanan ini, kita juga ada menggunakan cuka, betul tak? Baiklah, contoh makanan yang boleh dijeruk ialah seperti buah dan sayur-sayuran. Seperti jeruk mangga, sawi jeruk dan juga jeruk lada. Jadi anak-anak, apakah agaknya faktor yang kita kawal dalam proses penjerukan ini? Siapa boleh jawab? Sebenarnya faktor yang dikawal dalam proses penjerukan ialah keasidan. Kerana kita menggunakan larutan gula dan juga garam. Dan juga kadang-kadang kita letakkan cuka. Jadi itu mempengaruhi faktor keasidan dalam proses penjerukan ini. Baiklah, seterusnya ialah kaedah pembungkusan vacuum. Pernah tak nampak makanan yang dibungkus secara vacuum ini? Apakah dia proses pembungkusan vacuum ini, anak-anak? Proses pembungkusan vacuum ialah suatu proses untuk mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Sebagai contoh, makanan seperti sayuran, seperti asparagus, sausage dan juga cendawan biasa dibungkus secara vacuum. Jadi bila membungkus secara vacuum ini, kesemua udara akan dikeluarkan. Bila tak ada udara, boleh tak mikroorganisma bertumbuh? Tentulah tidak kan, kerana mikroorganisma adalah benda hidup yang perlukan udara untuk kekal hidup. Jadi, apakah faktor yang dikawal dalam pembungkusan vacuum ini? Apa dia? Ya betul, jawapannya ialah udara. Jelas anak-anak? Baiklah, kita teruskan kepada kepada kaedah yang seterusnya, iaitu pengeringan. Yang ini pun kamu biasa nampak kan makanan yang diproses dengan kaedah pengeringan ini. Kaedah pengeringan ialah kaedah untuk mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan. Makanan boleh dikeringkan di bawah cahaya matahari atau
ketuhar. Ketuhar tu apa? Oven kalau tak tahu. Sebagai contoh, ikan kering, asam gelugur dan juga bihun kering. Tahu tak asam gelugur ni apa anak-anak? Inilah dia asam gelugur. Asam gelugur tu ialah asam keping. Biasa kita panggil namanya asam keping. Okey, asam gelugur ini kita proses melalui kaedah pengeringan. Itu juga dengan ikan kering dan juga bihun kering. Baiklah anak-anak, cikgu dah cerita tadi apakah maksud pengeringan ini. Jadi dapat tak kamu agak apakah maksud pengeringan? Maksud cikgu, apakah dia faktor yang dikawal dalam kaedah pengeringan ini? Betul Jawapannya ialah air. Faktor yang dikawal melalui kaedah pengeringan ini ialah air. Jadi, bila air dikeluarkan daripada makanan, mikroorganisma tak boleh bertumbuh kerana mikroorganisma memerlukan air untuk hidup. Baiklah, kita teruskan lagi dengan kaedah penyejuk bekuan dan pendinginan. Apa itu penyejuk bekuan dan pendinginan? Baiklah, penyejuk bekuan merupakan kaedah penyimpanan makanan pada suhu takat beku iaitu 0 darjah Celsius. Pada suhu di bawah takat beku, mikroorganisma menjadi tidak aktif. Contoh makanan yang biasa disejuk beku ialah ayam, daging dan ikan. Manakala pendinginan pula merupakan kaedah penyimpanan makanan di dalam persekitaran bersuhu kurang daripada 18 darjah Celsius. Suhu yang rendah ini menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan lambat bertumbuh serta membiak. Contoh makanan yang kita awet secara pendinginan ini ialah sayuran dan kek. Kaedah penyejuk bekuan dan pendinginan ini merupakan kaedah yang biasa kita lakukan di rumah menggunakan peti sejuk. Baiklah anak-anak, sebut tentang penyejuk bekuan. Kaedahnya menyimpan makanan pada suhu takat beku iaitu 0 darjah Celsius. Ketika suhu 0 darjah Celsius ini, mikroorganisma menjadi tidak aktif tau. Tidak aktif ni maksudnya dia macam tidur lah kat dalam peti sejuk kita tu. Bukannya ianya mati. Kerana itulah anak-anak, kalau kamu lihat, makanan yang disejuk beku tidak akan bertahan selamanya. Mempunyai tempoh masa tertentu. Mungkin 6 bulan atau mungkin boleh membawa ke 8 bulan macam tu. Tapi selepas itu, mikroorganisma mungkin akan menjadi aktif semula. Jadi penyejuk bekuan ni sebenarnya memperlahankan keaktifan mikroorganisma. Itu kamu kena faham. Dan pendinginan juga begitu. Sebab itulah makanan yang biasanya kita simpan dalam peti sejuk kita, kerana suhunya kurang dari 18 darjah Celsius, mikroorganisma dalam peti sejuk itu bukanlah mati, tapi sebaliknya menjadi kurang aktif dan lambat bertumbuh. Jadi sebab itu, makanan yang kita simpan di dalam peti sejuk akan rosak juga jika terlalu lama disimpan di dalam peti sejuk. Ini kerana mikroorganisma tetap hidup, cuma ianya menjadi kurang aktif. Baiklah, boleh tak anak-anak teka apakah faktor yang dikawal dalam penyejuk bekuan dan pendinginan ini? Apa dia? Betul, jawapannya ialah suhu. Suhu yang sangat rendah. Boleh anak-anak? Mari kita teruskan. Kaedah seterusnya ialah pemasinan. Kaedah pemasinan ini sebenarnya merupakan kaedah yang telah pun digunakan sejak dahulu lagi. Apa itu kaedah pemasinan? Kaedah pemasinan ialah suatu kaedah menggunakan garam dan menyingkirkan kelembapan pada makanan. Jadi garam ini fungsinya untuk menyingkirkan
kelembapan pada makanan. Okey, garam ini dia akan serap kelembapan ataupun air pada makanan yang kita awetkan itu. Jadi kaedah inilah kaedah yang digunakan sejak dahulu lagi. Sebagai contoh, telur masin, ikan masin dan lobak masin. Okey anak-anak, boleh tak kamu teka ataupun kamu fikirkan apakah faktor yang dikawal dalam kaedah pemasinan ini? Apa dia? Jawapannya ialah keasidan. Okey? Allah. Keasidan. Maafkan tulisan cikgu yang tak cantik ni anak-anak. Cubalah cikgu tulis elok semula ya. Keasidan. Ya, faktor keasidan ialah faktor yang dikawal dalam kaedah pemasinan ini kerana ia mengubah keasidan. Ingat, mikroorganisma hanya boleh bertumbuh dalam keasidan yang sesuai. Okey, maksudnya tak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Okey, itu adalah tentang pemasinan. Okey, kaedah seterusnya ialah penyalaian. Pernah tak anak-anak makan ikan salai atau daging salai? Sedap kan ikan salai ataupun daging salai ni? Baiklah, kaedah penyalaian merupakan satu kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapnya untuk satu tempoh yang agak lama. Kaedah ini boleh membantu untuk membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Jadi makanan ini akan diasap, akan dikeringkan dengan menggunakan asap. Seperti gambar yang kamu lihat ini. Okey, contoh makanan yang boleh diawet dengan penyalaian ialah ikan salai, daging salai dan pisang salai. Okey anak-anak. Baiklah. Dapat tak kamu kamu fikirkan apakah pula faktor yang dipengaruhi, faktor yang dikawal dalam proses penyalaian ini? Tadi cikgu ada sebut mengeringkan makanan kan? Mengeringkan makanan maksudnya kat sini kita mengawal faktor air. Okey, jadi kita keluarkan air daripada makanan supaya mikroorganisma tak boleh bertumbuh. Okey. Seterusnya ialah kaedah pelilinan. Okey. Sebelum cikgu terangkan tentang kaedah pelilinan ni, cikgu nak cuba tanya dengan kamu semua. Okey, kalau kamu makan buah apple, pernah tak kamu belik buah apple tu? Licin aja kulitnya kan? Begitu juga dengan buah tomato. Kenapa cantik sangat, elok sangat kulitnya, licin betul, berkilat-kilat. Sebenarnya anak-anak, buah-buahan seperti apple, tomato dan juga lemon ini diawet dengan menggunakan pelilinan. Kita tahu buah seperti apple tidak ada di negara kita. Jadi kita import daripada luar negara. Kalau tidak diawet, tentulah buah apple itu akan rosak. Jadi buah apple ini diawet dengan menggunakan kaedah pelilinan. Kaedah pelilinan ialah proses menyalut buah dan sayuran dengan lilin cair. Sebab itu kita panggil pelilinan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaannya. Kaedah ini juga dapat mengekalkan kesegaran buah. Okey, jadi kenapa kita nak kena salut buah ataupun sayur tu dengan lilin cair ni? Tujuannya supaya apabila kita salut dengan lilin, udara tidak akan dapat masuk ke dalam buah, pada permukaan tu. Jadi mikroorganisma ni takkan dapat udara. Jadi faktor yang dikawal melalui kaedah pelilinan ialah udara. Jelas? Okey, kita akan teruskan dengan kaedah yang berikutnya iaitu pempasturan. Kalau kamu masih ingat lagi sewaktu cikgu terangkan tentang sejarah pengawetan ini, cikgu ada sebut tentang pasteur ni, kan? Betul tak?
Kalau kamu masih ingat lagi lah. Okey, jadi pempasturan ini adalah satu kaedah di mana proses pemanasan makanan dilakukan sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika. Mula-mula dipanaskan dulu dan diikuti dengan pendinginan segera. Okey, kalau kamu dapat lihat daripada gambar rajah yang cikgu tunjukkan ini, okey, contoh makanan yang diawet dengan kaedah ini ialah pempasturan. Jadi, susu akan masuk ke dalam paip pempasturan ini. Ini ialah dipanggil paip pempasturan, di mana pada peringkat awal susu ini dipanaskan, dipanaskan pada suhu yang tertentu. Okey, sewaktu pemanasan ini berlaku, semua mikroorganisma yang ada akan mati. Okey, kemudian selepas dipanaskan, susu ini akan segera disejukkan. Okey, disejukkan. Okey, jadi sebelum ianya dibotol. Okey, proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika dan diikuti dengan pendinginan segera ini dia dapat membunuh bakteria. Baiklah. Kalau masih ingat lagi, cikgu ada terangkan dulu, Louis Pasteur merupakan ahli sains yang berjaya membuktikan bahawa kaedah pemanasan dengan diikuti kaedah penyejukan segera dapat membunuh kebanyakan bakteria. Okey, kaedah yang dinamakan pempasturan ini diambil sempena nama beliau, Louis Pasteur. Okey, baiklah. Kalau kamu boleh fikirkan apakah faktor yang dikawal dalam kaedah pempasturan ini? Sudah tentulah suhu, kerana kita menjalankan pemanasan dan penyejukan. Jelas anak-anak? Baiklah, kaedah berikutnya ialah pengetinan dan pembotolan. Okey, kaedah pengetinan dan pembotolan ini melibatkan proses mendidihkan makanan untuk membunuh mikroorganisma. Okey, mendidihkan makanan untuk membunuh mikroorganisma. Makanan kemudiannya dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Kedap udara maksudnya bekas yang udara tak boleh masuk. Okey, sebagai contoh, sos, ikan sardin dan juga kicap. Okey, melalui paparan ini cikgu ada tunjukkan bagaimana proses pengetinan dan pembotolan ini dilakukan, di mana mula-mula makanan dimasukkan ke dalam tin. Tin pula dipenuhkan dengan sos atau minyak atau larutan gula. Kemudian tin dipateri untuk menjadikan kedap udara. Seterusnya, tin akan dipanaskan dalam periuk tekanan untuk membunuh semua bakteria. Selepas itu, tin ini akan disejukkan secara rendaman atau semburan air dan akhir sekali tin dilabel dan dibungkus untuk dipasarkan. Baiklah, boleh tak kamu fikirkan apa faktor yang kita kawal dalam pengetinan dan pembotolan ini? Okey, jawapannya ialah ada dua faktor, iaitu yang pertama ialah suhu. Okey, dan yang kedua ialah udara. Jelas kan? Baiklah anak-anak, cikgu telah pun terangkan kepada kamu tentang ke-10 kaedah pengawetan. Baiklah, sekarang ni cikgu nak kongsikan kepada kamu tentang satu video pengawetan yang cikgu jalankan, iaitu penjerukan dan pembungkusan vacuum. Okey, jom kita lihat. Okey, Assalamualaikum semua. Baiklah, hari ini cikgu nak tunjukkan dua kaedah pengawetan yang boleh kita lakukan. Okey, kaedah pengawetan yang akan cikgu tunjukkan pada hari ini ialah satu, penjerukan, dan yang kedua ialah pembungkusan vacuum. Okey, mula cikgu akan tunjukkan dulu kaedah penjerukan. Okey, hari ini cikgu nak buat jeruk lada. Okey, kita buat jeruk lada dengan menggunakan cuka, okey, gula dan juga garam. Hanya 3 bahan, okey, serta lada.
Okey, mula-mula kita potongkan lada. Okey. Kemudian lada ni hendaklah kita celurkan dalam air yang mendidih selama beberapa minit. Okay, kemudian kita gunakan larutan cuka sebanyak setengah cawan cuka. Okay, setengah cawan gula dan juga setengah sudu besar garam. Okay, ketiga-tiga bahan ini kita didihkan dahulu. Okay, selepas bahan itu mendidih, kita dapat satu larutan begini. Kemudian masukkan lada ke dalam botol kamu ataupun bekas. Okey, dan tuangkan larutan cuka dan gula yang telah kamu didihkan tadi. Okey, semudah itu sahaja. Baik. Sekarang ni, lepas tu pastikan semua lada kita ni dah terendam dalam larutan cuka, gula dan garam tadi. Kemudian kita tutuplah bekas dan kita boleh simpan dalam peti sejuk. Besoknya boleh dimakan. Kamu juga selain menggunakan lada, kamu juga boleh menggunakan pelbagai jenis buah untuk membuat jeruk. Jadi jeruk lada ni nanti bolehlah dimakan pada hari esok. Itu adalah kaedah pengawetan yang pertama. Kaedah pengawetan yang kedua yang cikgu nak tunjukkan ialah membuat pembungkusan vacuum. Pembungkusan vacuum ini sebenarnya kita gunakan sejenis mesin. Mesin ni kalau kamu dapat lihat, ini adalah mesin vacuum sealer yang boleh kita beli dan kita gunakan di rumah. Kaedah pembungkusan vacuum ini adalah dengan cara mengeluarkan udara daripada bekas. Baik, apa yang cikgu nak tunjukkan ialah cikgu menggunakan plastik, dia mempunyai plastik khusus. Kemudian beberapa keping asap keping. Kita nak tengok macam mana pembungkusan vacuum ini dilakukan. Kalau di kilang, mesin untuk membungkus pembungkusan vacuum ni pastinya lebih besar, tapi yang ini untuk di rumah sahaja, penggunaan di rumah. Jadi masukkan beberapa keping bahan makanan. Cikgu gunakan asam keping di sini ke dalam bekas plastik khas untuk pembungkusan vacuum ni. Kemudian kita akan masukkan ke dalam mesin ini. Dan kita tutup. Baik. Pastikan tak tutup dia punya lubang udara lah. Kita tutup begini. Kemudian kita lock di tepi. Kita duduk bahagian tepi. Kemudian kita tekan kali. Lihat bagaimana udara daripada dalam plastik ini tadi telah pun disedot keluar. Kita dapat lihat keadaan plastik yang agak kemih. Bila mesin sudah berhenti berbunyi, maksudnya dia dah selesai lah. Baik. Kita tengok macam mana keadaannya. Inilah lebih kurang pembungkusan vacuum dijalankan. Kita dapat lihat dia ada lagi udara di dalam plastik ini, dan plastik ini juga sudah pun di seal. Apa tu seal? Ditutup lah, untuk menghalang udara masuk ke dalam plastik. Jadi ini merupakan bagaimana kaedah pembungkusan vacuum dijalankan. Jadi bila makanan yang dah dibungkus secara pembungkusan vacuum ini akan dapat mengelakkan mikroorganisma daripada merosakkan makanan tersebut. Jadi ada dua kaedah yang telah pun cikgu tunjukkan hari ini, iaitu penjerukan dan juga pembungkusan vacuum. Kamu boleh mencuba kaedah penjerukan ini dengan menggunakan buah ataupun lada seperti cikgu. Itu sahaja. Terima kasih. Bye.
Okey, kamu telah pun menonton. Jadi itulah cara untuk kita melakukan penjerukan dan juga pembungkusan vakum. Sebenarnya pembungkusan vakum ini boleh juga kita buat di rumah jika mempunyai mesin yang seperti cikgu. Sebenarnya apa yang cikgu nak tunjukkan ialah bagaimana penjerukan dan pembungkusan vakum ini dilakukan. Okey, baiklah anak-anak. Kita telah pun habis tajuk kita pada hari ini dan kamu telah pun menonton video penjerukan dan juga pembungkusan vakum yang cikgu tunjukkan tadi. Untuk tugasan hari ini, sebenarnya cikgu nak kamu menghasilkan satu video di mana kamu perlu menjalankan satu aktiviti pengawitan yang kamu pilih. Dan yang kedua, kamu perlu melengkapkan buku mini Jam Nanas untuk cikgu. Yang ini cikgu ada beri sebelum kita bercuti dulu, ingat tak? Yang itu kamu kena lengkapkan. Okey anak-anak, itu sahaja untuk hari ini. Bye!